Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada tuan-puan yang bersama pada hari ini untuk menjayakan satu program yang saya kira sangat penting untuk kita bersama sebagai seorang manusia, juga kita sebagai seorang yang beragama Islam. Dalam topik pada hari ini, kita akan membincangkan berkaitan dengan pemakanan sihat menurut perspektif agama Islam itu sendiri. Jadi, sebelum kita teruskan perkara ini, sukalah untuk saya bagi tahu satu data yang sangat penting berkaitan dengan obesiti di Malaysia. Dan saya baru dapat maklumat, rupa-rupanya pada tahun 2019, satu kajian daripada National Health Morbidity Survey menyatakan satu daripada dua orang rakyat Malaysia adalah gemuk, yang mereka ni terdiri daripada mereka yang berlebihan berat badan dan juga yang obesiti. Adakah hal ini satu benda yang normal? Jadi, sebelum kita nak berbicara topik pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan panel kita pada hari ini yang bukan calang-calang orangnya, yang sangat famous di Malaysia, terutama di Instagram, setiap hari buat IG live. Saya jemput sahabat saya yang ada di sebelah, PU Azman. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah Ustaz dapat bersama pada hari ini walaupun masing-masing di Selangor, di Sabah sedang menjalani PKPD, ada juga di tempat-tempat yang lain. Tapi kita menghiburkan, bukan menghiburkan, kita bukan nak buat konsert hari ini, tapi kita nak menggerakkan satu awareness yang sangat penting dalam kalangan masyarakat berkaitan dengan pemakanan sihat. Bukan ke Islam ni dia menganjurkan tubuh badan yang sihat supaya senang nak beribadah. Jadi saya nak untuk permulaan ni minta sedikit Ustaz komen tentang statistik dan juga berkaitan dengan agama Islam. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan sahabat saya, moderator hari ini iaitu Al-Fadhil Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Ya, terima kasih. Saya pun memang ada ikuti juga dia punya perbahasan ataupun videonya, sama ada di Twitter, status-status dia lah. Baik. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada pihak KKM dan kepada semua yang sudi menonton, walaupun sekarang ini kita tak boleh nak berceramah secara fizikal. Betul. Tapi dengan teknologi yang ada itu kita boleh memudahkan orang lain lah. Dan kita bincangkan pada hari ini tentang isu pemakanan dan kita kaitkan dengan tuntutan agama. Betul. Menjawab kepada persoalan Akhi Fairuz tadi, maknanya situasi sekarang di Malaysia, dari segi kesihatannya, ramai orang dapat penyakit, dan benda ini adalah satu perkara yang tidak boleh kita ambil ringan. Sebab satu perkara yang kita faham, iaitu Islam itu satu agama yang meliputi semua aspek. Bukan saja nak bincangkan tentang semayang dalam surau ataupun masjid, bukan nak bincangkan semata-mata tentang keimanan ataupun nak bincangkan tentang tanggungjawab suami isteri ke apa. Tapi salah satu benda yang Islam sangat titik beratkan adalah masalah nyawa. Betul. Yang berkaitan dengan masalah kehidupan. Sebab kita tahu tubuh badan kita ini bukan milik kita secara mutlak. Dia adalah milik dan amanah yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita jaga. Jadi persoalannya, pendapat saya lah, kita katakan, bukanlah saya ingin berpendapat, tapi kita merujuk balik kepada Islam. Ada beberapa objektif Allah mensyariatkan agama ini, yang kita panggil dalam perbahasan subjek usulul fiqh maqasid syariah. Maqasid ini maknanya tujuan. Syariah ini agama ataupun cara hidup yang Allah bagikan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah salah satu daripada maqasid ataupun objektif penting yang Islam tujukan kepada kita untuk kita jaga? Salah satunya ialah mesti menjaga nyawa. Menjaga agama tu nombor satu lah. Menjaga agamanya, menjaga harta, menjaga keturunan. Baik. Sekarang isunya ialah, adakah kita nak bincang pasal isu berat badan lebih apa semua ni kan? Kalau sebut kan orang ingat body shaming pula. Sebab tu Akhi Fairuz ada buat macam ni kan. Tak boleh nak pembaris sangat kan. Jadi adakah gemuk itu bersalah ke macam mana? Kita balik kepada apa ni orang kata tujuan asal agama. Tujuan asal agama mesti setiap daripada penganut ataupun umat manusianya berusaha untuk
menjaga keselamatan diri, kesihatan diri. Ini adalah tujuan asas secara universal yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab kita tengok benda ni subjektif lah. Mungkin dari sudut saya boleh katakan benda ni subjektif. Bukanlah kita nak fokuskan gemuk bersalah. Orang yang berbadan besar mesti rasa bersalah. Islam tidak begitu. Islam adalah satu agama yang universal. Tapi fokus utamanya ialah setiap individu, setiap single person mesti berusaha untuk menjaga kesihatan diri. Ada orang bila dia terlalu kurus, dia dapat penyakit. Betul. Jenis yang mungkin dia mengamalkan diet yang silap ataupun mungkin dia trauma untuk jadi badan besar ke dan seumpamanya. Sebab setiap orang bila dia makan sikit, dia berbeza Akhi Fairuz. Ada orang makan sikit dah naik dah. Betul. Tapi dia sentiasa usahalah untuk menjaga kesihatan. Cuma gemuk tu datang secara tidak diundang. Ada orang pula kurus pun masalah juga kan. Betul. Jadi konsep yang Islam bawa ni ummatan wasata, iaitu menjadi umat yang sederhana. Jadi dalam isu kehidupan kita, apa pun yang kita makan, pastikan makanan tersebut tidak memudaratkan kesihatan dan makanan yang kita ambil itu tidak melampaui batas. Betul. Dan makanan yang kita ambil itu tidak menyebabkan kita lalai melakukan tanggungjawab. Fokus utama kita wajib sebagai umat Islam secara khususnya dan juga seluruh umat manusia untuk menjaga diri masing-masing dari sudut pemakanannya, dari sudut pergaulan dia dengan orang luar. Ada kemudaratan-kemudaratannya. Kita tak tahu dengan siapa kita berkawan. Termasuk juga dalam bab makanan, Islam ada dekat situ. Maknanya kita kena tahu apa yang kita makan. Betul. Ada orang dia makan tembikai sakit, yang dia pula makan tembikai sihat. Sebab tu kat sini apa-apa hal pun kita kena merujuk kepada yang pakar. Sebab Islam tu agama universal. Bukan seorang saja yang nak memperjuangkan tuntutan agama. Bomber pun nak memperjuangkan tuntutan agama. KKM pun nak memperjuangkan tuntutan agama. Cuma fokus KKM ini dia lebih banyak kepada masalah kesihatan. Betul. Ataupun benda-benda yang berkenaan dengan pemakanan. Sebab tu kita kena rujuk. Apa yang hasil daripada kajian menyatakan bahawa makanan ini yang terbaik untuk kesihatan kamu, maka kamu telah melaksanakan tuntutan Islam. Sebab tu dalam Quran Allah ada sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang spesialis, bertanyalah kepada yang pakar dalam benda-benda yang berkenaan dengan kesihatan ini. Kita ada pakar. Dia bukan semestinya kena pakai kopiah ke, kena pakai jubah ke, tidak. Merujuk kepada ayat tadi supaya nanti kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama, yang telah disusun oleh pihak KKM ataupun institusi-institusi kesihatan untuk kita ikut. Wallahualam. Saya kira itu permulaan yang sangat baik daripada Ustaz. Cuma saya tertarik berkaitan dengan isu body shaming yang Ustaz sebutkan tadi, Cik Man sebutkan. Sebab apa kita perasan hari ini body shaming ni bukan sekadar berlaku di sekolah ya, tapi di tempat kerja, bahkan dalam media sosial, apatah lagi setiap hari. Cuma kalau saya pergi ke sekolah, ada pelajar yang bercerita menjadi mangsa body shaming disebabkan fizikal tubuh badan yang besar. Biasanya saya akan minta mereka ni ubah mentaliti. Kalau ada orang sebut kau ni gemuk lah, kau ni besar lah, pergi kepada mereka dan kata, boleh tak bantu aku untuk sihat, untuk kurus? Biasanya mereka akan okey. Cuma untuk yang menonton pada hari ini, kalau kita rasa kita ni adalah penyumbang kepada statistik survey tadi, apa kata selepas ni kita bertindak dan kita lakukan sesuatu yang baik untuk tubuh badan kita, insya-Allah. Okey? Baik. Sebenarnya Ustaz, saya kadang-kadang dalam negara kita ni biasa akan sebut bila dia sebelum berkahwin nampak badan tu macam kurus je kan. Bila dah berkahwin dia kata tunggulah nanti dah kahwin mesti sama-sama naik. Yang badan suaminya naik, isterinya naik. Dan ada yang kata sebagai seorang suami bila mereka ni dah berkahwin nampak macam badan tu makin berisi, maksudnya isteri dia pandailah jaga kan. Itu macam mana pula Ustaz nak sebutkan kalau berkaitan dengan perkara seperti itu? Dia masih isunya lah. Masyarakat kita ni banyak buat orang kata pepatah sendiri lah kan. Tapi tak dinafikan pepatah orang Melayu lama ni dia ada orang kata intipati dia yang nak dia sampaikan. Cuma bila berkenaan dengan ini pengalaman masing-masing dan pilihan masing-masing. Bukanlah kita nak katakan satu kemestian lepas kahwin badan mesti naik. Dan tak semestinya maknanya adakah benda ini satu masalah? Tak. Cik Man tidak memandang begitulah. Sebab akhirnya apa yang kita duk pusing-pusing lepas kahwin, tanggungjawab bertambah.
Betul. Okey, selain daripada suami mencari nafkah, isteri pula dia menjaga maruah ketika suami tak ada di rumah. Kemudian kedua-duanya berganding bahu bersama-sama untuk mendidik anak-anak ataupun untuk memberikan kesempurnaan dalam rumah tangga, dan salah satunya ialah suami isteri ataupun suami sebagai ketua keluarga mesti berusaha untuk menjaga kesihatan. Dan salah satunya daripada topik yang berkenaan dengan kesihatan ini adalah pemakanan. Ya, betul. Jadi badan berisi itu, ibadah tu buat ke tidak? Kadang-kadang sebab sebelum kahwin kenapa kau tak semayang sunat? Tak tahulah kan, saya single, tak ada orang nak tolong tegur ke ataupun orang ajak, tak ada semangat. Betul. Lepas kahwin ada isteri. Maknanya konon-kononnya isteri itu sebagai pemberi semangat lah. Tak, makin ada bini makin tak semayang pula. Kan? Sebenarnya kelengkapan yang terhasil daripada kehidupan, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, sepatutnya kita lebih seronok ataupun lebih bersemangat untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan agama yang salah satu daripada tuntutannya ialah menjaga kesihatan. So masing-masing memang kena tahu hak ataupun tanggungjawab secara individual ini tadi. Nabi sebut kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin. Dalam aspek pemakanan, suami mesti tahu apa yang dia bagi makan isteri. Kalau macam-macam hal dekat dapur kan, banyak sangat perisa-perisa yang mungkin boleh merosakkan, itu tanggungjawab suami. Dan suami dan isteri ataupun ayah dengan mak pula bertanggungjawab memastikan untuk tengok secara detail apa yang diorang bagi kepada anak-anak. Ini adalah tanggungjawab individu, dan mungkin ada seorang itu bertanggungjawab ke atas rakyat dia. Rakyat ni maksudnya apa benda yang dibimbing. Sampai kata orang bujang tak boleh kata, ustaz kalau macam tu saya tak ada tanggungjawab lah. Isteri tak ada anak-anak, ada. Tangan, kaki adalah rakyat kita. Kemudian mulut adalah rakyat kita. Apa yang masuk di dalam mulut dari segi makanan untuk memastikan kita benar-benar sihat. Sebab benda ni umum, secara umum. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, Allah sebut manusia, dia universal. Allah tak sebut orang beriman. Dalam ayat ini Allah sebut manusia. Itu tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh manusia. Makanlah apa-apa sahaja yang ada di bumi ini halal tayyib. Halal ini dari sudut persepsi akhirat, maknanya bila halal dia berkenaan dengan masalah hukum. Jangan makan benda yang haram. Itu dia punya kontra dia. Dan juga tayyib. Tayyib ini mungkin kita nak katakan relate dengan urusan dunia. Makanan yang baik, menjadikan kita cergas ataupun kita kurang daripada penyakit. Itu kita nak tunjukkan gabungan antara dunia dan akhirat, menjadikan Islam itu satu agama yang sederhana, paling ideal dan lengkap. Semua aspek diambil. Sama ada aspek perkahwinan ke jual beli, termasuklah topik yang sedang kita bincangkan ini berkenaan dengan pemakanan dan kesihatan. Maknanya tanggungjawab itu akan terus berlangsung ketika dia bujang, ketika dia sudah berkahwin ataupun berkahwin lagi sekali. Allahuakbar. Okey. Untuk tuan-puan yang sedang menonton ni, ya, saya minta untuk share ke kita punya dalam grup di Facebook ke, ataupun kita share dalam kita punya personal account, sebab kita nak hari ni ramai yang tonton. Sebab topik ni sebenarnya nak kata jarang dibincangkan, ada, cuma belum lagi membumi sampai ke bawah. Jangan lupa untuk share, ya, untuk sebarkan pada kenalan kita, untuk tag pasangan kita. Mungkin kita dah cakap macam-macam, jaga tubuh badan bang, ya, supaya sihat, ataupun suami minta isteri dia diet, tapi kita susah nak tegur dia sebab takut nanti terasa hati. Jadi tag dia, jom tonton sama-sama, ya. InsyaAllah. Saya ada nampak Akhil Feroz bila sebut pasal lepas kahwin. Ada juga kadang-kadang viral di media, suami isteri dia kedua-duanya maknanya bergabung untuk jadi kurus. Betul. Maknanya naik sama-sama, turun pun sesama juga. Benda-benda ni yang kita kena highlight kan lah. Betul. Kita faham di Malaysia kita baru saja menyambut Maulidur Rasul, ya, sana sini di televisyen para ustaz bercerita berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma baru-baru ini saya perasan ada seorang ustaz sahabat saya di Facebook ni, dia coach untuk fitness, untuk build badan, untuk diet. Dia membawa satu manifestasi kisah Rasulullah yang lain. Disebutkan Rasulullah ni ketika sewaktu usia 52 atau 53 tahun menyertai peperangan Badar. Dan bila disebutkan, bila dia sertai perang, takkan tubuh badan fizikal dia tu, ya, datang-datang tak bersedia. Dan disebutkanlah fizikal karakter Nabi Muhammad ketika itu, hingga disebutkan pedang Nabi pun sangat berat. Jadi saya nampak kat sini ustaz, yelah, Nabi Muhammad selalu keluar berperang dengan para sahabat, sangat bertenaga. Jadi sebenarnya apa sebenarnya rahsia tubuh badan Nabi sampai tahap sihat dan bertenaga seperti itu? Okey.
Bila kita sebut pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aura kita Maulidur Rasul apa semua tu, hari-hari kebesaran Islam, kita kena faham satu benda bahawa Rasulullah adalah contoh ikutan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh ataupun ada sampel yang terbaik untuk kita ikuti dari semua sudut. Nabi berkeluarganya, kita kena ikut macam mana dia melayan ahli keluarganya. Kemudian Nabi bermuamalat ataupun berurusan jual beli, kita nak tengok, nak contoh apa yang Nabi buat ketika jual beli. Kemudian Nabi juga sebagai hakim, dan termasuk topik yang kita sedang bincang, bagaimana Nabi berinteraksi dengan makanan yang merupakan aktiviti harian baginda, sebagaimana baginda manusia sama juga seperti kita manusia. Cuma Nabi ni kedudukannya memang kita tak boleh nak tandingilah, makhluk yang terbaik sekali. So kita tengok tentang pemakanan Rasulullah. Kita nak katakan Nabi, pertama sekali Nabi adalah bangsa Arab. Betul. Nabi bangsa Arab. Dia itu sebagai manusianya, Nabi juga tidak boleh memilih bangsa lah. Allah yang menentukan dia bangsa Arab. Kemudian ketika bila kita sebut Nabi bangsa Arab, dah tentulah dia duduk satu kawasan yang orang kata Arab lah. Betul. Dan juga kawasan itu ada iklimnya yang tersendiri, yang memberi kesan kepada tubuh badan, cara pemakanan masyarakat setempat, selain daripada isu-isu masalah pemakaian. Jadi kita ambil benda ini. Cuma kita faham bahawa salah satu daripada ciri agama ini ialah dia bersifat universal. Betul. Dia bersifat universal. Bila bersifat universal, kita tidak membataskan pandangan kita dalam kehidupan Nabi dengan apa yang baginda ambil secara material semata-mata. Betul. Bahkan rahsia dan juga orang kata moral yang tersirat di sebalik apa yang Nabi ambil. Nabi sebagai bangsa Arab, kemudian dimakan apa yang ada di sekeliling dia, seumpama zaitun, Nabi ada menggunakan zaitun. Nabi juga consume dengan susu, kemudian dengan madu. Dalam Quran sebut tentang madu, surah An-Nahl apa semua lebah tu. Kemudian dalam Quran sebut tentang makanan secara umum. Jadi kita nak cek balik, apa benda yang Nabi makan ini, adakah kita mesti ambil sebiji Nabi makan tu secara material? Maknanya kalau tak makan apa yang Nabi makan tu, sebab kita buah rambutan kat Malaysia ni, akhi. Rambutan, durian. Buah durian. Rasanya pokok kurma dia lah kot orang baru bawa masuk lah kan. Jadi adakah kita hanya fokuskan kepada itu sehingga orang lain rasa, oh aku tak ikut sunnah lah macam kau? Ataupun kita kena cari juga elah ataupun objektif di sebalik pemakanan Nabi. Maka sudah pastilah Nabi sendiri menyampaikan ayat Quran yang baru saja Cik Man baca, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal dan juga tayyib. Ada orang makan buah kurma, tapi kurma tu dia curi. Yang ni tak sunnah. Ataupun kurma tu dia campurkan dengan sesuatu, menyebabkan kesan dia secara peribadi, dia seorang aja, kesihatan dia. Ini yang kena rujuk kepada nutrisi tadi tu. Nabi pernah sebutkan, engkau lebih alim tentang urusan dunia engkau, bab-bab sains, bab-bab kajian, maka Nabi serahkan. Sebab nak menunjukkan bahawa Nabi bawa agama secara universal dan semua orang boleh bagi saham. Maknanya bukan milik sesiapa secara eksklusif. Jadi tentang Nabi yang join perang Badar apa semua, itu perkara yang kita boleh ambil iktibar dekat situ. Nabi menggalakkan supaya kita sentiasa cergas untuk menghadapi musuh, mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk mengekalkan kita punya kekuatan. Dan salah satunya boleh kita katakan dengan apa yang Rasulullah SAW ambil ketika makan. Kita ambil sifat umum. Kita tak sebut batasnya secara material apa yang Nabi makan. Tidak melampaui batas. Kemudian tidak makan sehingga menyebabkan kita malas untuk melaksanakan tanggungjawab. Dan makanan itu mestilah diperolehi daripada sumber yang halal. Kalau tak, nanti dia akan bagi kesan kepada doa. Tu yang kadang-kadang setengah masyarakat kita, anak kita ni bang, exam tak pernah yang gagal. Tak pernah yang cemerlang kan. Memang memanjang fail. Ini mesti abang gaji abang ni berkat ke tak berkat apa semua. So itu salah satu daripada orang kata poin yang kita kena ambil tanggungjawab lah. Jadi Nabi dia melaksanakan kehidupannya sebagai seorang manusia. Baginda pun makan juga apa-apa yang diberikan kepada baginda, tapi secara sederhana. Tidak melampaui batas. Nak makan banyak tak ada masalah. Cuma dengan syaratnya tidak membawa banyaknya makan itu tadi kemudaratan kepada diri kita sendiri. Kalau misal kata bila engkau jadi badan besar tu tadi menyebabkan mudarat dan menyebabkan kau malas beribadah, maka yang ni lari daripada tuntutan agama. Betul.
Jadi Ustaz, saya nampak kat sini ada dua perkara yang penting Ustaz sebutkan, yang Cik Man sebutkan. Satu berkaitan dengan pemakanan Rasulullah SAW, dan yang kedua berkaitan dengan corak hidup mereka yang menyebabkan dia makan apa sahaja sekalipun, dan akhirnya dengan faktor seharian sibuk berjuang ataupun bergerak ke sana sini dengan struktur muka bumi itu menyebabkan jadi sihat. Jadi Ustaz, salah tak kalau saya kata, sebab saya meneliti fizikal Nabi SAW daripada Syama'il Muhammadiyah, fizikal tubuh badan, dadanya bila tengok ke bawah tu tak nampak kaki. Jadi kat situ saya membaca beberapa hujah dan juga para ustaz menyebutkannya Nabi Muhammad ni six pack. Maksudnya ketul-ketul lah dada tu. Jadi apa komen Ustaz, betul ke six pack ni adalah sunnah Nabi SAW? Sebab tu bila kita berinteraksi dengan dalil, sama ada Al-Quran dan As-Sunnah, selain daripada kita ambil dalil tu secara literal, kita mesti ambil juga secara dalam. Maksudnya apa yang dituntut oleh. Cik Man bagi satu contoh. Nabi bersugilah, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli solah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak sebelum setiap kali nak semayang. Nah, kita ambil apa yang tersirat di sebalik sugi itu sebenarnya. Betul. Apa maksud Nabi bila Nabi sebut tentang sugi, maka ulama bahas. Betul. Maksud yang tersirat antaranya ialah menjaga kebersihan gigi. At-tuhur syatrul iman. Bersuci, keadaan diri kita suci ataupun kebersihan sebahagian daripada iman. Maka mungkin setengah tempat payah nak dapat kayu sugi. Tapi alhamdulillah kat Malaysia ni memang ramai orang meniaga kayu sugi dan itu legalah sikit kan. Maknanya dengan cara apapun, dengan alat apapun yang kita guna tanpa kayu sugi, tapi dengan alat itu boleh menjaga kesihatan kita, maka itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Balik kepada konsep asas Islam, antara ciri-ciri Islam ialah al-alamiyah ataupun universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Bila sebut seluruh alam tu bukan saja alam manusia, alam jin. Tapi tak adalah kita nak bincang nak tanya jin kau jaga makanan ke tidak kan. Itu makhluk yang ghaib. Berkenaan pula dengan poin yang Akhi Fairuz kata Nabi six pack, ialah six pack tu kita punya istilah sebenarnya. Tapi memang ada diriwayatkan, disebutkan kisahnya orang menggambarkan Nabi tu dia punya macam mana bentuk perut dia sama dengan bentuk dada. Jadi dada kita ada belahan apa semua. Tu yang orang dia pergi interpretkan Nabi ada six pack. Nabi sendiri tak pernah sebut macam tu. Bahkan bila kita katakan kadang-kadang terasa orang yang tak six pack kan, yang badan flat apa semua. Termasuk dengan Cik Man pun terasa juga dengan side effect banyaklah kita ni kan. Jadi itu kesimpulan yang kita boleh ambil bahawa sentiasa mempersiapkan diri kita sihat, sentiasa memastikan apa yang masuk dalam perut kita, dalam badan kita itu adalah makanan-makanan yang tidak memudaratkan, maka secara automatiknya kita telah pun mengikut sunnah Nabi SAW. Saya dengan Cik Man sebut pun sebab bila sebut six pack ni, salah satu boleh kata sunnah Nabi SAW. Sebagai seorang lelaki kita faham ya bagaimana kesukaran nak mencari waktu untuk bersenam, hingga daripada six pack sampai jadi only one packs tinggal ya. So saya perasan dalam agama Islam, selain daripada pemakanan yang sihat, Islam juga menganjurkan untuk umat Islam berpuasa. Sebagai contoh, bulan Ramadan kita berpuasa sebulan. Dan ketika ini orang Islam yang betul-betul menghayati hikmah bagi Ramadan ni, dia akan berhenti menjaga bukan sekadar pemakanan, tetapi akhlaknya, kehidupannya diperbetulkan. Cuma kadang-kadang hikmah tu tak sampai bila mana mereka dah berpuasa dengan elok, tapi selepas daripada berbuka, makan sokok. Okey, ataupun bila dah berbuka pergi ke bazar Ramadan, tahun ni tak ada bazar lah, makan macam-macam benda sehingga kan dia tidak menepati aspek kesihatan yang nak dicapai daripada puasa itu sendiri. Jadi saya nak tanya pada Cik Man ni berkaitan dengan puasa ni, adakah puasa ni betul-betul satu benda yang perlu dilakukan bagi mereka untuk mencapai kesihatan tu? Okey. Dalam agama ada benda yang bersifat orang kata fleksibel yang kita boleh ubah, dan ada benda yang kita tak boleh nak ubah. Maknanya macam mana Allah bagi benda tu dalam satu bentuk yang tertentu, kita tak boleh modify. Maknanya ini persoalan dalam ibadah khusus dan juga ibadah umum. Kehidupan kita seluruhnya adalah ibadah.
Maksudnya, apa maksud ibadah? Orang mungkin, setengah orang fikir ibadah ni duduk dalam surau, duduk dalam masjid, pakai telekung, kemudian pakai kopiah dan Tasbih. jubah. Tasbih. Ya. Itu saja ibadah. Tak, ibadah lebih luas. Main futsal, tujuan untuk apa, dia boleh jadi ibadah. Betul. Kita bekerja jadi pegawai kaki tangan apa semua, mengadap alat-alat yang moden, itu boleh jadi ibadah. Macam mana kita, orang kata, ada nilai tanggungjawab terhadap sesuatu benda yang kita lakukan, berusaha untuk melakukan benda itu selari dengan tuntutan agama, maka itu adalah ibadah. Even tidur pun satu ibadah. Tapi kadang-kadang kita ni kan, bila Allah bagi peha sampai ke beti ambil kan. Kita katakan tidur qailulah. Dalam agama memang ada tidur qailulah. Sunnah tidur sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Tidur sekejap, dia akan mengembalikan kekuatan apa semualah. Tapi bagi kita ni pula tidur selama-lamanya. Asal tidur sunnah, asal tidur sunnah. Tak. Bila kita melaksanakan satu benda yang sunnah, kita mesti relatekan dengan benda yang lain juga. Sebab Islam ini dia datang dengan satu package. Bukan time waktu berbuka puasa memang ikut sunnah tu. Tapi tarawih dia dah punah balik dah. So macam mana? Tak boleh. Kalau tak nanti kan, Ustaz saya dah puasa, Cik Man saya dah puasa tapi tak efek. Kau puasa, kau fokuskan pada perbuatan puasa. Tapi pada waktu malam kau makan apa? Apa yang kau minum? Apa yang kau consume? Akhirnya sunnah itu dihancurkan oleh ketidakdisiplinan kita. Kita melaksanakan satu sunnah. Contohnya paling jelas, kita semayang berpuluh-puluh rakaat pada waktu malam. Yang sepatutnya kita kena ada tenaga untuk bangun subuh. Tapi disebabkan terlalu letih bertahajud, sampaikan kita tak semayang subuh. Isunya bukan salah tahajud itu. Bukan salah kita letih beribadah qiyamul lail itu. Tapi maknanya isu bagaimana kita menyusun jadual. Ada sesetengah orang, bila dia buat macam ni, dia cemerlang. Tapi perbuatan yang dia buat itu mungkin tak berlaku pada orang lain. Jadi berbeza. Kita memahami sunnah ini ialah sejauh mana ataupun setakat mana yang kita boleh melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka kita buat. Orang lain cara dia lain pula. Maka termasuk juga dalam masalah pemakanan. Jadi bila sebut tentang puasa, puasa Isnin Khamis bersifat mingguan, kemudian puasa bulanan, puasa hari-hari putih. Yang ni ibadah. Yang ni tak boleh modified. Yang ni kita kena niat utama. Kenapa kau berpuasa? Kita kena letakkan niat yang pertama kerana Allah. Tetapi kebetulan ketika dia berpuasa, kualiti kesihatan dia meningkat. Betul. Yang ni datang kemudian. Yang ni sign. Nabi ada makan sesuatu apa semua, Nabi ada berbuat sesuatu, kemudian pengalaman Nabi dengan perbuatan itu dia menjadi sihat. Jadi maknanya Nabi bukan guru sains untuk menerangkan secara fokus, tapi Nabi adalah pembawa syariat, pembawa Al-Quran, dan apa yang Nabi bawa adalah sumber kepada seluruh ilmu. Maknanya Nabi sebut sesuatu dalam hadis, kemudian Allah sebut sesuatu dalam Al-Quran. Bila cek kaji balik, maka apa yang Allah dan Nabi buat itu sebenarnya memang ada kesan yang positif. Contohnya Nabi dengan kurma. Nabi dengan kurma. Bila kita sebut Nabi makan kurma, tidak bermaksud kita haram makan rambutan. Kemudian Nabi makan kurma, sebahagian ulama mengatakan memang dia tempat duduk di negara Arab, dan pokok kurma memang sesuai tumbuh, memang itu saja. Nak cari durian 24D kan tak ada pula, Sangking tak ada pula dekat negara Arab kan. Pergi Madinah cari kebun durian. Kebun durian kan. Baik, itu satu hal lah. Jadi maknanya kita mengikut maksud yang tersirat di sebalik apa yang Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil. Yang tu yang perlu ditekankan di sinilah. Dia secara umum, nilai secara umum itu. Baik, tadi awal saya ada sebutkan berkaitan dengan survey daripada National Health Mobility Survey. Dalam data tu juga, dalam survey berkenaan telah menyatakan 5%, hanya 5% rakyat Malaysia yang dewasa yang cukup makan buah dan sayur mengikut saranan KKM. Bukan mereka tak makan langsung, tapi belum cukup lagi. Cuba kita bayangkan bagaimana mak ayah yang seperti ini untuk menjadikan diri mereka, pemakanan mereka sebagai contoh kepada anak-anak dia. Mungkin kita punya Cik Man akan ulas tentang isu ini. Silakan. Okey, soalan ini saya fokuskan kepada kepimpinan melalui tauladan, ataupun apa yang kita buat anak-anak akan ikut. Generasi anak-anak ketika sedang naik ke peringkat remaja adalah generasi yang dia nak cuba semua perkara, dan dia akan cepat serap dengan apa yang berlaku di sekeliling dia. Dan sudah pastinya
makhluk-makhluk ataupun manusia yang paling dekat seorang remaja ataupun kanak-kanak nak naik, kata budak-budak baru nak up adalah mak dan ayah dia. Apa yang mak ayah dia buat, mak kaki membawang ke, ayah ni suka merokok dan seumpamanya, anak akan copy paste. Mak semayang, anak akan duduk sebelah tarik telekung. Bila dia naik balik, bila dia tengok mak dia macam palau aja, macam friend zone aja, tengah semayang mana boleh bercakap kan. Akhirnya bila dia membesar, dia akan ikut semayang. Dulu masa kecil mungkin dia tarik-tarik, tapi akhirnya dia give up, dia sendiri ikut. Jadi ibu bapa mainkan peranan yang penting dari segi pemakanan yang sedang kita bincang ni, untuk membimbing anak-anak dan menjaga anak-anak dan menyarankan mereka makanan yang paling tepat untuk mereka ambil dan sikap yang paling bagus untuk mereka lakukan. Kau jangan pemalas sangat. Perut kau, mak ni kadang-kadang dia sebut macam tu. Tapi kan lauk pun memang bukan calang-calang pula lauk kan. Betul. Kan bila kita tak habis kan dia ugut pula, aku tak nak masak besok. Besok dia masak juga. Jadi akhirnya benda-benda macam tu kita kena ambil, orang kata ambil fokus lah. Jadi bila sebut tentang soalan Akhi Feiruz berkaitan dengan buah-buahan. Buah-buahan apa namanya, sayur-sayuran, ulam-ulaman. Bila makan ni, dia ibu bapa, kita sekarang nak bercerita tentang pemakanan sihat, tapi kita faham kadang-kadang bila kita buat awareness tentang benda ni, kita cerita secara ramai, tapi ibu bapa yang menjadi kerajaan dalam rumah, dia tak menunjukkan contoh yang baik. Jadi generasi yang akan terhasil nanti, dia akan mengulangi pemakanan yang sama jugalah, jajan, makan coklat, itu saja. Cik Man melihat benda ni masalah disiplin sendirilah. Disiplin membudayakan sebenarnya. Sebab kita tengok kadang-kadang jumpa individu, kau makan tu je, ni mak ayah dah biasa di rumah. Lepas tu kita katakan daripada kecil lagi guru yang pertama ialah ibu ayah. Yang ni pula dia mungkin jenis makan benda-benda yang tak berkhasiat. Rupanya di rumah sendiri. So memang jelas dekat sini mak bapak mainkan peranan penting dalam tanggungjawab ini. Selain daripada dia sekolahkan anak-anak, selain dia menunjukkan cara bercakap yang betul, bagaimana berinteraksi dengan manusia dengan cara yang betul, makanan jangan lepas pandang. Kadang-kadang semayang dah elok dah. Dah elok cukup. Lepas tu lalu depan orang tua memang tunduk lah. Kan? Tapi bila bab makanan ni kadang-kadang selalu terabai. Hingga kan akhirnya menjadi kesan. Sebab kita tengok agama ni fokus pada saya. Okey Ustaz, Cik Man, mak saya dengan ayah saya cakap hormat. Kemudian saya semayang pun cukup. Tapi dia tak masukkan pemakanan itu dalam agama. Dan akhirnya kesan tu akan memberi kerugian. Bila mungkin umur meningkat, kata, kenapalah Allah bagi aku sakit macam ni? Maknanya mak ayah aku jaga elok-elok. Ada satu aspek kau tak jaga tentang pemakanan itu sendiri. So ibu bapa dia akan menggambarkan agama adalah keseluruhan aspek, dan dengan cara itu dia akan turunkan pada anak-anak. Bila sebutkan berkaitan dengan pemakanan anak-anak ni Ustaz, satu benda yang saya rasa sangat sedih. Benda ni saya rasa bukan sekarang, tapi sebelum ni lagi, kebanyakan anak-anak kita yang pergi sekolah hari ni, sekolah menengah dan sekolah rendah, biasanya majoriti tak breakfast, tak makan. Maksudnya parents dia mungkin tak sempat ke, ataupun di rumah tak dibudayakan makan pagi ke, sehingga kan dia memberi efek kepada pembelajaran anak-anak. Jadi Ustaz minta komen Ustaz tentang isu seperti ini. Baik. Kita di dunia lah secara etika dunia ni, sarapan pagi tu kita katakan sangat penting lah. Cuma mungkin bila nak tanya pendapat saya sendiri, kadang-kadang dia merujuk, bukan kadang-kadang, memang merujuk kepada individu tu juga. Mak ayah dah siap sarapan, anak pula tak nak. Ada jenis-jenis yang macam tu lah. Kemudian ataupun anak nak sarapan, mak ayah tak sempat sediakan. Jadi beginilah, dia merujuk kepada bagaimana ibu bapa mendidik anak-anak dia tentang sesuatu yang paling baik yang perlu dibuat. Benda tu tak selamanya mak ayah akan menyediakan sarapan anak-anak. Mak ayah yang meninggal awal ataupun mungkin anak-anak tu dah berkahwin, dia akan lari daripada, dia akan keluar daripada rumah dia. Maka dia akan berdikari sendiri nanti untuk buat sarapan pagi. Contohnya sebagai contoh lah kan. So akhirnya kembali balik kepada individu lah. Mak ayah dia akan ajar satu perkara, maka individu akan terus konsisten dengan perkara yang dididik tersebut. Tapi bila kita tengok dalam masalah pemakanan, negara kita antara tempat dalam planet bumi ni syurga makanan. Kuala Pilah tu akhi, itik salai kat situ. Sedap. Kemudian Muar pula dengan mi Bandungnya. Kelantan pula dengan budu, Melaka dengan cencaluk. Benda ni tak ada. No matter apa sahaja istilah makanan yang kita ambil. Baru-baru ni Ustaz, Cik Man, saya dapat lihat makanan terbaik di Malaysia ni, salah satu top 10 laksa Penang termasuk dalam makanan yang terbaik di dunia.
Ya, jadi memang Malaysia ni itulah, kalau kita tengok video-video di YouTube, orang luar datang ke Malaysia, kebanyakannya banyak bercerita tentang makanan yang sedap, yang menyelerakan, ya. Jadi saya nampak itu faktor-faktor yang menyumbang Malaysia ni salah satu faktor pemakanan yang pelbagai dalam negara kita, ya. Yalah, kita tengok kalau setiap negara ataupun bangsa dia bila nak kaitkan dengan iklim, pokok apa yang tumbuh dekat tanah masing-masing, bila dah bergabung tu, makanan tu dengan badan dia yang duduk dekat kawasan itu, maka dia akan jadi sihat. Betul. Cuma yalah, bila Akhi Fairuz sebut tadi tentang syurga makanan, rasanya Mak Saleh dah makan belacan rasanya. Ataupun sambal potai kan. Kalau dia rasa dia boleh masuk, dia teruskan macam tu. Tapi kalau misalnya kata tak boleh masuk, ini menyebabkan kesihatan saya, maka dia merujuk balik kepada tanggungjawab dalam soal pemakanan. Ya, betul. Saya beberapa bulan ataupun tahun yang lepas, saya ada lihat kisah seorang ibu, dia nak train anak dia makan sayur. Tapi sayur yang dibuat tu bukan bagi yang macam ulam mentah-mentah. Tak, dia proses dengan tepung dan kemudian digorengkan, anak dia makan. Macam contoh bayam goreng. Jadi anak dia pun kata, oh cool juga ya rasa sayur ni. Saya fikir ibu bapa mungkin perlu menyediakan secara kreatif untuk anak-anak ni paling kurang kena makan timun ke ulam-ulaman supaya menjadi satu habit, behavior dalam kehidupan anak tu sendiri. Kita berbalik semula kepada sirah Nabi SAW. Sebab kalau kita nak ambil ibrah Nabi sepanjang sirah daripada Mekah ke Madinah, terlalu banyak. Tapi hari ini kita nak fokus kepada pemakanan dan gaya hidup Nabi. Ya, dan di sini ya Cik Man, ya, kita nampak Nabi ni selalu kalau kita nampak dalam hadis makan kambing. Ya, jadi makan kambing ni adakah ia sunnah? Jadi mungkin Cik Man nak ceritakan ya, ataupun nak saranan kepada rakyat Malaysia untuk makan kambing ke, atau macam mana sebenarnya? Okey, bila kita sebut perkataan sunnah, kita boleh definisikan secara ringkas, sunnah ini adalah cara hidup Nabi. Apa yang Nabi buat dalam semua aspek. Betul. Itu kita katakan sunnah Nabi. Okey. Nabi berjual beli dekat kedai, Nabi beli barang, ada cara dia. Kemudian Nabi juga sebagai hakim, bila ada dua orang bergaduh pergi dekat Nabi, ada cara dia. Bagaimana sunnah Nabi dalam soal menghakimi seseorang. Ya. Kemudian Nabi berkahwin, macam mana dia layan isteri dia. Bagaimana sunnah Nabi dalam melayan isteri. Termasuk juga dalam aspek pemakanan. Dengan apa yang Nabi ambil dan cara Nabi makan, akhlak dan disiplin Nabi makan, maka itu sudah pastinya sunnah. Sebab bila kita sebut sunnah ialah Nabi punya lifestyle. Baik, salah satu daripada benda yang ada pada zaman Nabi selain daripada kurma ialah kambing. Kambing ni makhluk yang memang hidup daripada zaman dulu. Dekat Malaysia pun memang ada kambing. Jadi kita katakan adakah makan kambing ini sunnah? Satu benda yang kita kena faham, sudah pastinya ada keistimewaan pada kambing kerana ia adalah haiwan yang pernah dimakan oleh Nabi SAW. Jadi kita nak katakan, tapi bukan bermaksud dekat situ ada jenis orang yang tak boleh masuk kambing. Betul. Tak boleh. Saya sendiri tak makan kambing. Jadi ada jenis orang yang bila kambing dengan mungkin masalah bau, mungkin masalah kambing dia bakar ke golek ke. Boleh. Tak makan Cik Man memang tak makan. Ruginya. Ada orang pula, kita katakan situasinya engkau mesti makan kambing ikut sunnah Nabi. Mak dia sampai paksa. Tapi bila masuk dalam mulut, keluar balik. Bila keluar balik, dah menjejaskan kesihatan. Jadi sunnahnya dekat situ, adakah dengan makanan yang kita ambil maknanya menjaga kesihatan atau tidak? Ya. Yang keduanya pula, bagi orang yang makan kambing dan dia memang rasa dia ikut sunnah, pun kena jaga juga. Nabi makan kambing dengan kuantiti. Engkau seorang 3 ekor kambing. Tu yang bukan panas tu, memang 3 minggu tak turun-turun kan. Ya, akhirnya dengan dakwaan seseorang memakan sesuatu secara orang kata fizikal sebagaimana yang Nabi ambil, tapi dalam waktu yang sama ada satu sunnah tersirat yang kau tak amalkan, yang kita tak amalkan, iaitu makan secara melampaui batas. Itu disiplin ini yang kita kena korek daripada cara hidup Nabi. Kita boleh dapati sebagaimana yang Akhi Fairuz sebut tadi dalam buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tu karangan Imam Tirmizi. Nabi makan apa dan seumpamanya. Dan bukan bermaksud orang yang tak makan kambing itu tidak melaksanakan sunnah. Sebab dia tetap ada prinsip di sebalik makanan moden yang tak ada pada zaman Nabi ketika dia ambil, iaitu tidak terlalu memudaratkan diri. Bukan tak terlalu, memang tak mudaratkan diri dan tak melampaui batas. Hadis umum sebut la darar wala dirar. Jangan ada perkara mudarat, dan sebarang perkara mudarat itu mesti dihapuskan. Termasuk juga dalam kita, contohnya dalam kes ini kita makan kambing tu. Maknanya jangan ambil sunnah Nabi separuh-separuh. Nabi memang dalam bab makanan dia sederhana.
Dalam satu hadis yang disebut bahawa apabila ada orang menghidangkan Nabi campuran susu dengan madu, benda tu halal. Susu dengan madu halal. Cuma Nabi atas dasar tawaduknya, dia tak ambil dan tak terima makanan itu. Mungkin nak menjaga hati dia ataupun ini makanan-makanan orang-orang yang ada-ada. Nabi nak mendidik. Tapi bukanlah bermaksud Nabi haramkan. Dari sudut Nabi mendidik pada apa yang dia ambil, dalam waktu yang sama Nabi juga mendidik jiwa. Bagaimana dalam satu ketika tu Nabi makan, kemudian meluru seorang seorang ghulam kanak-kanak terus makan. So Nabi nak didik dia punya, orang kata akhlak, samillah kul biyaminik kul mimma yalik. Sebut nama Allah dulu. Kemudian makan dengan menggunakan tangan kanan dan ambil apa-apa yang dekat sekitar kamu. Ini masalah akhlak. Selain kita nak bincangkan makanan itu memberikan kesihatan dan perlunya makan makanan yang nutrisi yang sempurna, maknanya ada benda-benda lain yang Nabi kesampingkan dalam perbuatan makan tersebut, iaitu tentang cara akhlak. Bukan semata-mata bila kata, Nabi makan kambing, sekambing-kambingnya kita buat. Tak, maknanya mesti mengambil dengan kuantiti yang sesuai dengan badan kita. Yang ni jawapan ni boleh diambil daripada orang yang pakar dalam bidang nutrisi. Maka itu adalah sunnah yang sebenar. Tapi bila sebut tadi tentang kambing, saya kadang-kadang perasan bila kenduri kendara, kalau tuan rumah ada buat kambing golek je Ustaz, siapa datang lambat tak dapat. Sebab kadang-kadang bila kita tengok, wah ini satu hidangan yang sangat sedap, jadi dia ambil, dia tak fikir orang belakang dah. Dia siap, kadang-kadang yang terlewat tu dia siap booking, kepala aku punya asingkan. Kan? Macam itulah bergaduh. Jadi selepas ni kalau ada kambing golek ke selepas habis pandemik nanti, insya-Allah ya, berpada-padalah ya, walaupun kita rasa macam jarang-jarang dapat makan, tapi bila sekali dah dapat, janganlah melampaui batas. Jadi sebelum kita teruskan, sekali lagi saya mohon pada sahabat-sahabat, tuan-puan yang menonton, jangan lupa untuk share, sebab kita ada lagi beberapa soalan yang mungkin akan berkaitan dengan kita ya, sebab kita nak hari ini capaian menontonnya melebihi daripada program-program yang kita suka sangat, hiburan ke apa ke. Sebab apa kita nak ya, daripada aspek pemakanan kita seimbangkan, dan mudah-mudahan daripada pihak pemakanan sihat, daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia mencapai objektifnya tersendiri. Baik, saya ada dapat satu kajian daripada pihak barat Ustaz ya, berkaitan dengan minyak zaitun. Bila mereka buat kajian, didapati minyak zaitun ni dia menaikkan kolesterol yang baik dan menurunkan kolesterol yang jahat. Ini term daripada medik lah. Ada kolesterol yang baik dan jahat ya. Dan sebenarnya Ustaz, dalam Islam adakah yang begitu berkaitan dengan kebaikan ataupun khasiat minyak zaitun ni sendiri? Okey, bila kita katakan bahawa buah zaitun ataupun minyak zaitun itu memang ada pada zaman Nabi. Nabi menyikat rambut dia, kemudian melumurkan dengan minyak apa semua. Itu satu. Dan zaitun itu sendiri disebut dalam Quran. Betul. Watini waz zaitun. Allah bersumpah dengan, Allah ni dia bila dia bersumpah dengan sesuatu, dia tak bagi manfaat kepada diri dia pun, tapi akhirnya manfaat kepada orang lain. Allah banyak bersumpah. Kita makhluk memang disuruh bersumpah, wallahi wabillahi, sebab dia Tuhan kita. Tapi bila Allah bersumpah dengan benda-benda ataupun dengan makhluk, adakah benda tu lebih tinggi daripada Allah? Tak. Sebab Allah menjadikan Islam ini manfaat untuk manusia. Memang Allah atas sifat dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu Allah jadikan Islam untuk engkau. Dan dalam Islam itu ada pelbagai aspek, dan salah satunya ialah makanan. Dan juga yang disampaikan oleh Nabi, dan dia sendiri menyampaikan Islam secara umum, dan dalam waktu yang sama ada benda-benda secara material yang dia jumpa. Itu saja yang dijumpa dalam hidup. Kemudian bila kita katakan tentang zaitun, maka ada dalil ataupun ada nas yang diriwayatkan bahawa zaitun adalah pohon yang diberkati. Itu kelebihan dia, pohon yang diberkati. Mana berkat lah, berkat tu bukanlah maksudnya, kadang-kadang bila kita cakap berkat ni kan jangan sesat orang fikirlah. Benda tu diberkat, itu Allah punya urusan lah. Dia memberkati buah zaitun tersebut. Tapi bila sampai dekat kita, yang tadi sekambing-kambingnya, yang kita pula jangan sezaitun-zaitunnya. Akhirnya kembali juga kepada pihak yang pakar, sebab mereka juga adalah pendakwah dalam aspek ini untuk menjaga kesihatan. Ini antara perkara-perkara yang kita boleh anggap jihad. Setiap orang ada jihadnya sendiri. Doktor ataupun petugas kesihatan, dia berjihad dalam bidang kesihatan. Guru pula dia berjihad dalam bidang ilmu. Dan kita pula sebagai manusia biasa yang bukan guru pun tetap ada jihad. Bahkan menjaga pemakanan juga merupakan satu jihad, iaitu dalam konteks kita berusaha untuk menjaga diri kita. Jaga diri kita untuk apa? Yang pertama sebab amanah Allah. Yang kedua mempersiapkan kesihatan dan kita punya kekuatan untuk menghadapi musuh. Sama ada musuh tu yang kita nampak ataupun musuh yang tak nampak. Tu yang sentiasa sihat, yang sentiasa kena ada kekuatan dalam diri kita.
Dalam satu nas disebut rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Iaitu waktu sihat sebelum datang waktu sakit. Tapi selalu kita ni kan bila dah terlantar dekat tingkat 5 hospital, baru kita kata Allah kalau aku sihat. Bila sihat dia tak amalkan pun. Maknanya sebab tu kita kena kembali balik tentang apa kata maknanya ciri-ciri ataupun tuntutan yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, kalau sekiranya ini minyak zaitun, tapi kita kat Malaysia yang banyaknya minyak sawit. Jadi konsepnya sama lah, walaupun minyak sawit sekalipun, tapi janganlah sesawit-sawitnya. Benda tu kalau misalkan kata memang dah diperakui sihat, maka sunnahnya di situ. Tapi kalau kita nak pakai minyak zaitun, bila pakai minyak zaitun itu ingat Nabi sayang sonok, kita akan dapat juga pahala tambahan subsidinya. Kan orang kata diskaun-diskaunnya apa semua dan sewaktu dengannya. Sebab kita cintakan Nabi bila guna minyak zaitun, sebab Nabi pernah guna, dan juga di samping kita mengamalkan budaya hidup Nabi itu. Tapi bukan bermaksud orang lain rasa bersalah kalau ambil minyak selain daripada minyak zaitun. Saya hari ini banyak term-term yang kita belajar. Sekambing-kambingnya, sezaitunnya. Tak apa, mudah-mudahan word-word tu tadi kita akan ingat sampai bila. Ustaznya, kadang-kadang bila kita sebut tentang sunnah, pemakanan sunnah, kurma, zaitun, buah tin, sehingga dalam masyarakat kita wujudnya makanan-makanan yang diklaim sebagai makanan sunnah, dan ada makanan yang dicanangkan kepada masyarakat kalau anak makan makanan sunnah ni, otak dia akan cerdas, akan mudah bangun tidur waktu pagi, mudah untuk belajar. Ada juga makanan yang kalau kita beli saja harga dia murah, tapi bila ditambah dengan bacaan ruqyah, bacaan ayat Al-Quran, tiba-tiba harganya jadi mahal. Jadi boleh tak Ustaz komen, boleh atau tidak sebenarnya perniagaan yang seperti ini? Benda berkenaan dengan poin yang kita katakan kita meruqyah, membaca ayat. Ada dalam Nabi ada berubat juga dengan air dan seumpamanya dalam membaca ruqyah, jampi. Jampi yang kita katakan bila sebut jampi ni dia akan teringat dukun ataupun benda yang berkaitan. So itu bahasa Melayu lah. Jampi ni maksudnya kita baca sesuatu dan dia merujuk apa yang kita baca tu. Kan betul. Kalau kita baca ayat Quran, hadis Nabi, maka itu jampi yang baik. Jampi tu guna istilah Melayu pun. Ayat ruqyah lah kita katakan. Tu bacaan ayat Quran yang kadang-kadang Nabi sebut ada dia punya khasiat yang tertentu. Dalam waktu yang sama kita kena faham seluruh Quran itu memang mulia. Dan seluruh Quran itu kita boleh jadikan doa untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila isu moden, kadang-kadang Nabi bawa dalam satu benda yang tertentu ataupun benda yang kecil, bila kita pergi sebar luaskan dia dah jadi lain pula dah. Contohnya baca ayat Quran terhadap seseorang ataupun kita doa dengan menggunakan ayat Quran, itu perkara yang bagus. Tapi bila sudah komersial kan, yang ni ilmuwan dia berbeza pendapat. Sebab kadang-kadang kita kena tutup juga daripada pintu yang boleh menyebabkan orang lain jauh daripada agama dengan dakwaan bahawa dia membaca ruqyah dengan air-air tertentu. Sekarang ni mungkin air, besok dengan ayam diruqyahkan. Jadi akhirnya ada ayam sunnah, ada ayam bid'ah dan seumpamanya. Jadi kena faham agama dari sudut yang lebih luas. Allah. Jadi saya nampak kalau sekiranya ada ibu bapa yang dia melihat ada satu produk terutama untuk anak-anak, jangan sekadar bagi suplemen, tapi anak sendiri pun tak disiplinkan daripada aspek pemakanan, daripada aspek pembelajaran, sehingga kan kita hanya mengharap miracle pada satu-satu makanan hingga kita mengabaikan sunnah Nabi yang sebenar, mendidik anak-anak, mendisiplinkan anak-anak tu sendiri. Dia Akhi Feiruz, jangan kita menjadikan makanan orang kata dengan dakwaan cergas minda ataupun makanan sunnah itu sehingga dia menafikan orang lain punya cara hidup yang mengikut sunnah, tapi walaupun makanan tersebut tidak ada pada zaman Nabi. Sebab sunnah yang sebenarnya ialah kita melaksanakan dan berusaha untuk menjaga kesihatan dari itu. Itu sunnah Nabi yang sebenar. Kita tak nampak yang tu. Ramai manusia yang fokus pada materialistik. Materialistik itu maksudnya maknanya pada benda. Nabi bentuk macam ni, saiz macam ni, buah macam ni. Tu yang kadang-kadang contohnya macam kurma Nabi apa semua tu kan. Kurma Nabi tu kita katakan itu istilah kita bagilah sebab pokok kurma daripada zaman Nabi. Tapi bukan maksudnya ini pokok kurma ni, benih ni turun-temurun daripada Abu Bakar sampailah ayah aku. Yang ni memerlukan bukti yang kukuh dan kadang-kadang membawa risiko yang kata persepsi yang salah terhadap agama. Allah.
Macam-macam kita belajar pada hari ni. Cuma Ustaz, yang terakhir ni, saya nak bawa satu isu yang saya rasa Cik Man memang faham sangatlah, berkaitan dengan YouTuber ataupun Insta famous yang mereka ni selalu buat food review, mukbang, yang makan. Kadang-kadang saya tengok daripada barat tu makan seafood punyalah banyak. Ada istilah ASMR. Itu channel makanan. Oh, dia maknanya tu kata, Cik Man buat apa ni? Aku ingatkan asrama sekolah. Kan rupanya itu konsep sekarang moden lah, macam-macam kan. Ada YouTube, dia orang buat ada istilah sendiri. Dia ada juga istilah TLDR, too long don't read. Maksudnya kalau panjang sangat budak-budak tak baca. Macam-macam istilah. Cuma daripada aspek pemakanan ni, kadang-kadang bila dia makan banyak-banyak ataupun buat review kat kedai makan, timbul satu isu yang lain bila mana mereka mengkritik makanan. Sebab kita faham daripada hadis Nabi SAW, Nabi kalau makanan tak sedap, dia hanya mendiamkan diri. Dia tidak mencela makanan. Jadi bagaimana Ustaz nak gambarkan ataupun nak ulas berkaitan dengan isu food review yang seperti ini? Baik, berkenaan dengan soalan tentang isu YouTube. Saya pun ada channel YouTube jugalah, tapi taklah aktif mana pun kan. Sekarang ini zaman moden, ada pelbagai cara orang untuk memperkenalkan sesuatu. Bahkan internet menjadi salah satu daripada sumber untuk cari duit dan seumpamanya. Dan salah satunya ialah orang yang bekerja yang berkaitan dengan makanan. Sebagaimana yang Hafiz sebut tadi tentang YouTubers. Tapi YouTubers ni tak kerja bahagian makanan pun. Tapi disebabkan dia punya populariti tu, maka orang-orang yang nak memperkenalkan bisnes diorang ni akan menggunakan ataupun mengupah seseorang YouTuber tu untuk memperkenalkan, dan salah satunya ialah berkenaan dengan makanan. So diorang pun makanlah. Dia isu diorang makan tu tak timbul masalah. Yang penting makanan tu halal dan juga baik untuk kesihatan. Isu yang timbul ialah akhlak ketika buat video. Kalau dia seorang perempuan, dia kena tahu batasan aurat. Makan aje lah. Jangan buat gedik-gedik apa semua tu kan. Itu satu. Yang kedua, akhlak yang kedua ialah bagaimana kita berinteraksi dengan makanan tersebut. Ada jenis, apa yang ni tak sedap, yang ni sedap. Kita kena faham salah satu daripada akhlak Nabi ataupun sunnah Nabi dalam makan, bukan saja apa yang masuk di mulut baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana baginda menunjukkan sikap syukur kepada makanan tersebut. Satu kali Nabi balik rumah, tak ada makanan kecuali cuka. Kita kalau laki zaman sekarang, kau tak masak ke apa? Ngangkang ke rumah kan? Tu bagi suami. Aku pernah kerja kat pejabat. Nabi sebut ni'mal idam al-khallu, sebaik-baik makanan adalah cuka. Jadi salah satu daripada kita nak ambil maksud tersirat itu, bagaimana Nabi dia bersifat zuhud ataupun bersikap tawadhu'. Yang keduanya, bagaimana Nabi meraihkan orang rumahnya. Dengan kata-kata itu kita ambil banyak faedah daripada satu hadis walaupun dia berkaitan dengan makanan. Kemudian ada dalil yang lain yang Nabi melarang untuk mencela makanan, dan Nabi sendiri tidak mencela makanan. Akhlak ni yang kita ambil. Jadi kita nak jadi YouTuber, nak perkenalkan makanan, it's okay, tak ada masalah. Cuma satu sikap yang kadang-kadang kedapatan di kalangan kita ni, kau membandingkan ataupun seseorang membandingkan dengan satu makanan dengan makanan yang lain sampai mencela makanan yang dia tak suka. Mungkin tak suka bagi dia, tapi bagi orang lain kalau makan okey aja. Cuma kita kena tukar ayat lah dekat situ. Mungkin kita boleh kata ini makanan yang baik ataupun mungkin ini makanan yang terbaik. Sebab dengan kandungan dia memang serasi dengan tekak saya dan sewaktu dengan, sebab masing-masing ada kehidupan masing-masing ataupun ada cara masing-masing. Dan masing-masing ada orang kata keunikan untuk melaksanakan sunnah yang tak sama pada orang lain. Khususnya dalam bab pemakanan. Okey, kita dah di penghujung kita punya perbualan ataupun kita punya sembang santai berkaitan dengan pemakanan sihat pada hari ini. Terlalu banyak input yang kita dapat. Cuma di akhir ni saya nak mewawarkan kempen daripada KKM sendiri bahagian pemakanan. Sebelum ni kita ketika sekolah ya, Cik Mani, kita belajar tentang piramid makanan. Yang saya rasa orang ingat piramidnya, makanan dalam tu kita dah lupa dah apa benda yang bawah atas kan. Jadi untuk kempen yang baru ni, pinggan satu bulatan, suku-suku separuh. Okey. Nasi suku pada pinggan, ya, lauk suku, dan separuh tu adalah buah dan juga sayur-sayuran. Jadi jangan tukar pula suku jadi nasi, ya, ataupun lauk yang penuh ataupun kuah yang banjir. Jadi kita cuba praktikkan cara hidup yang sihat, ya, bukan sekadar untuk kita saja tau, tapi untuk anak-anak kita, supaya anak kita bila besar nanti dia akan mengamalkan, ya, pemakanan yang sihat juga kehidupan yang sihat. Mungkin Cik Man yang terakhir, kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan isu pemakanan sihat ni. Salah satu dari kita adalah pendakwah. Okey, dan tak semua wajib jadi ustaz, tetapi semua mesti menyumbang sesuatu untuk agama. Bila sebut pendakwah ini, maksudnya mengajak. Jom ke surau,
Jom amalkan budaya hidup sihat. Jom cari makanan yang benar-benar selari dengan apa yang Allah dan Nabi suruh. Kita dapat tuntutan dekat akhirat sebab pahala tak makan benda yang haram, dan juga kita dapat habuan kita dekat dunia. Dengan makanan tu kita jadi sihat. Dengan makanan tu kita jadi lebih bertenaga ataupun diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Jadi Cik Man melihat bahawa bila ada kempen di negara kita yang suku apa tu? Suku-suku separuh. Bukan suka hati kau, ya. Maknanya suku-suku separuh. Secara automatik mungkin separuh orang dia akan nampak sunnah dari segi material makanan tu, tapi bagi sesetengah orang dia melihat dia sedang mengamalkan dakwah melalui pemakanan. Bagaimana masyarakat Islam ataupun masyarakat dunia secara keseluruhan ataupun secara umumnya mengamalkan satu makanan, sekaligus dengan cara dia amalkan pemakanan tersebut, dia telah memperkenalkan kegemilangan ataupun kesempurnaan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dakwah dalam soal pemakanan tu dia lebih universal dan orang pun rasa lebih seronok, dan semua orang merasakan sebenarnya dia sedang mengamalkan sunnah dalam makanan. Sekalipun dia tak makan kurma, sekalipun dia tak duduk di negara Arab. Sunnah Nabi itu dijalankan juga secara universal. Baik, Alhamdulillah kita dah selesai sesi kita pada hari ini. Cuma pada waktu PKP ni mungkin kita kena lebih kreatif duduk di rumah, ya. Bagaimana kita selain pada jaga pemakanan, dalam masa yang sama kita kena jenguk-jenguk juga jiran-jiran kita. Mungkin ada yang tak dapat makan apa-apa. Kita mungkin hari ini kita cerita tentang pemakanan sihat, makanan yang seimbang, tapi ada sahabat-sahabat kita mungkin di satu negeri yang tak dapat nak makan apa-apa. Inilah wujudnya dalam orang Islam sendiri. Mereka perlu ada perasaan empati kepada orang lain. Mudah-mudahan bukan saja kita sihat, anak kita sihat, tapi rakan-rakan kita, jiran kita, masyarakat kita, rakyat Malaysia, umat Islam terus sihat. Sebab apa? Sebab kita tahu ini adalah salah satu perkara yang ditekankan oleh Nabi dalam kehidupannya, supaya sihat, boleh beribadah dan seterusnya, boleh melakukan perkara-perkara yang senang dalam kehidupan dan terhindar daripada penyakit. Okey, jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Terima kasih yang menonton. Jangan risau, video ni akan terus ada kekal dalam page ini, ya. Jangan takutlah di-delete ke apa. Yang kalau nak save ke apa, silakan, tak ada masalah. Yang penting kita punya pandangan, pendapat yang kita nak utarakan dalam topik pemakanan seimbang ni mencapai pada semua orang. Dan terima kasih sekali lagi pada yang menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanlah pelbagai jenis makanan secara seimbang kerana setiap makanan mengandungi khasiat yang tersendiri, namun haruslah bersederhana. Pengambilan mikronutrien yang cukup sangat penting bagi membekalkan vitamin dan mineral bagi mengoptimumkan fungsi sistem dalam badan kita. Ikutlah konsep Pinggan Sihat Malaysia, suku-suku separuh, dan jangan lupa untuk ambil 2 hidangan buah dan 3 hidangan sayur setiap hari. Jadikanlah amalan pemakanan sihat sebagai satu gaya hidup berpanjangan.